Saya baru sampai dari Baling, Kedah. Dan tengah hari tadi ada kenduri rakyat sembelih 2 ekor lembu, dimasak oleh orang kampung. Minta saya hadir mengenang jasa pengalaman demonstrasi Baling 1974. Saya mohon maaf kerana sepatutnya kita jemput beberapa teman-teman yang terlibat, termasuk Dr. Syed Hussein Ali, Pak Hassan Karim, yang memang bergelumang dalam peristiwa tersebut. Ya, ada, okey. Jadi saya minta maaf sebab mereka memang maklumkan, tapi saya fikir mereka jemput. Tapi tak apalah, kita nanti buat program lain. Tetapi saya terkesan kerana majlis itu sekurang-kurangnya mahu menyingkap lembaran sejarah. Walaupun semasa itu keadilan belum ditubuhkan, tetapi semangat perjuangan itu memang kental, memang selari dengan perjuangan kita. Masa itu anak-anak muda, mahasiswa umumnya, dan kami yang graduan muda bangkit setelah rakyat kampung, penureh getah, pekebun kecil bantah sikap leka, cuai, lembab kerajaan yang tidak mempedulikan nasib mereka. Alasan stok nimbal getah, stockpile di Amerika Syarikat yang menyebabkan harga getah jatuh, merudum dan rakyat sengsara. Ada beberapa keluarga yang sangat miskin dan derita. Ada satu kes tertentu heboh, seorang anak kecil meninggal dunia kelaparan ataupun tersilap makan ubi beracun dan sebagainya. Kita tak dapat sahkan kesahihan berita tersebut, tapi yang sah ialah kelaparan di negara yang baru merdeka. Dan ingat, Disember 1974 itu hanya selang beberapa tahun, 3-4 tahun setelah diluncurkan dasar ekonomi baru yang menjanjikan keadilan, keselesaan hidup bagi rakyat miskin luar bandar, terutama di kalangan Melayu luar bandar. Tahun 74 orang Melayu miskin Kedah bangkit mengatakan dasar yang menarik dilakar di Kuala Lumpur, pengumuman berbilion tidak memberi kesan dalam kepada hidupan mereka. Jadi mereka berharap di Baling, Siung, Sik, sehingga ke Alostar, mereka yang memimpin. Anak muda dan mahasiswa masa itu bangkit bersama mereka. Setelah kami dapat berita itu, tak boleh kita diam. Kalau kita masa itu orang muda, mahasiswa, menganggap kita ini conscience, juru bicara hati nurani rakyat, maka kita harus bangkit bersama-sama menyuara dan mempertahankan mereka. Ini yang dikatakan conscience rakyat. Jadi kalau kita mau adakan parti anak muda, wanita dan rakan-rakan berjuang, kita mesti teruskan agenda itu. Perjuangan ini hanya bermakna kalau kita benar-benar menjadi conscience rakyat. Dan masalah rakyat itu bukan masalah yang dibicara di kalangan elit, di tempat-tempat yang indah seperti ini. Masalah rakyat itu masalah harga barang, masalah kemiskinan mereka, masalah mutu pendidikan yang rendah dan akses yang tidak begitu memuaskan, masalah kemudahan kesihatan yang tidak memenuhi maksud dan perjumpaan dan hasrat sebenarnya.
Ni yang nak cakap sini, kalau tak nak cakap keluar. Ganggu saya bicara. Kita bercakap ni soal perjuangan rakyat baling yang sampai mati. Takkan kita nak sembang sorok-sorok. Kena faham. Sebab itu sengaja saya singkap semula sejarah ini. Kerana sejarah ini sejarah keperitan. Keperitan bangsa. Berlaku setelah dasar ekonomi baru. Mereka bangkit, disambut oleh anak-anak muda mahasiswa. Saya bersama Hasan dan rakan-rakan lain, ribuan, puluhan ribu yang lain terlibat, ditangkap. Dan oleh kerana semangat anak-anak muda ini, bukan gaya rakyat, bukan gaya korporat, maka mereka menahan band polis dan kami keluar. Sekitar jam 5 petang saya keluar bebas. Tetapi 1,000 lain dalam tahanan ditangkap di merata balai polis di sekitar Kuala Lumpur. Jadi jam 8 malam begitu, saya pun pergi ke balai polis, minta jumpa OCPD. Siapa penguasa polis di sini? Dia datang, dia tengok, Anwar, ya. Mengapa begitu ramai ditahan? Bagaimana makan minum mereka, solat maghrib mereka? Maka ketua polis itu pun kata, terima kasih, sila duduk. Saya kata bukan saya nak duduk, nak tuntut hak mereka. Sila, tak apa. Dia membawa saya masuk lokap, duduklah 2 tahun. Jadi saya gurau tadi dengan orang baling. Terima kasihlah orang baling. Kerana saya suarakan saudara-saudara, nasib saudara, saya masuk penjara 2 tahun. Tapi saya kata bukan saya dengan nada kesal atau menyesal. Saya cuba nak kaitkan. Ini bermakna perjuangan itu harus diteruskan. Ini relevansnya, kaitannya dengan perjumpaan kita pada malam ini. Semalam atau hari ini atau esok, selagi agenda rakyat ini tidak dapat kita selesaikan dan murnikan, selagi itulah kita akan berjuang dan lawan tetap. Ya. Jadi pilihan raya negeri ini jangan anggap satu perkara yang asing. Atau soal pimpinan parti, pilihan parti, bukanlah perkara asing. Mesti dalam kerangka ini. Kalau mau berjuang, kena terima kenyataan ini. Bukan lumayan, bukan bersenang lenang, bukan soal rebut semasa menjadi calon. Dan kalau tak jadi, hampas pulas habis fail-fail koyak gabak. Bukan. Kerana orang itu mana tidak mengerti bahawa orang yang berjuang di kampung itu tidak meminta apa-apa selain pada hak dan keadilan buat mereka. Ini pengalaman kita dalam peristiwa baling. Dan saya ucap sangat terima kasih setinggi-tingginya kepada rakan-rakan dan orang kampung yang masak dan kenduri rakyat tadi, sekadar untuk mendengar celoteh kita dan apa yang boleh kita laksanakan seandainya kita beroleh kekuasaan, insya-Allah. Jadi ini juga yang harus kita ceritakan, bukan semestinya soal baling, tapi soal rakyat. Isu yang menyentuh masalah rakyat, sebagainya disebut tadi, soal pengangguran, soal peluang pekerjaan yang ratusan ribu yang di Singapura yang terjejas, pendidikan sebelum Covid dan selepas Covid, ataupun akhir dengan permasalahan Omicron ini, mutu pendidikan kita terjejas. Tidak ada program yang jelas. Ini memang disuarakan oleh Saudara Mazli berulang kali. Jadi apa yang nak dibanggakan oleh BN dan PN ini? Apa yang nak dibanggakan ni? Yang riuk gendah, gegak kempitan, kestabilan untuk apa? Baik stabil. Stabil untuk apa? Stabil untuk senang ambil tanah. Stabil untuk senang rompak atau dapat saham. Stabil ini untuk memastikan nasib rakyat terbela.
60 tahun memang stabil, tapi tidak menjamin keselesaan hidup rakyat. Jadi naratif stabil ini jangan mengelirukan. Seperti juga naratif perpaduan. Semua bicara soal perpaduan. Perpaduan Melayu, kesatuan umat, perpaduan rakyat. Ya, negara merdeka harus bersatu padu. Tapi untuk apa? Bersatu itu untuk keselesaan rakyat. Bukan bersatu turun-temurun puluhan tahun, punggah kekayaan. Sebut saja Perdana Menteri dulu, sebelum ini, sekarang, semua kayanya bertimbun-timbun. Sebab itu kita hebahkan soal Pandora Papers. Senarainya tanpa kecuali, ya stabil masa itu, ya bersatu masa itu, tapi digunakan untuk memunggah kekayaan untuk mereka. Bukan 100 juta, bukan 200 juta, ada yang berbilion. Dan untuk pertahankan kedudukan mereka, mereka tentunya gunakan seluruhnya untuk menyekat dan menghalang parti-parti yang agak progresif. Seperti keadilan ini mesti dihalang. Oleh siapa? Oleh konglomerat yang besar. Sama dihalang terang, dihalang harus, dihalang untuk pecahkan kekuatan kita, mesti mereka lakukan. Kerana kita membawa agenda reform, islah mastata'. Kerana mereka takut dengan perubahan yang kita bawa. Kerana Pandora Papers akan dibuka dan ini melibatkan ramai elit yang berkuasa. Kerana cara mereka, perselingkuhan mereka, kerusakan sistem, sebut perbankan. Kalau bank itu diurus dengan baik dan bank negara itu ada integriti, tak mungkin 1MDB boleh berlaku. Kalau badan penguasaan sama ada siasatan jenayah polis ataupun SPRM itu bebas, telus, tak mungkin satu MDB dan lain-lain skandal itu boleh berlaku. Malah badan kehakiman sendiri pun sampai hari ini menjadi masalah. Mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menyatakan ada percobaan mempengaruhi, meminta beliau mempengaruhi. Maknanya apa? Maknanya mereka yakin Perdana Menteri itu boleh pengaruh kes. Ya, dan kita tahu kita alami masalah tersebut. Dulu pun pemimpin haprak, sekarang pun mereka harap haprak untuk campur tangan dalam soal badan kehakiman. Sebab itu dalam keadilan ini suara kita lain. Suara kita harus tuntas dan konsisten. Tidak boleh banyak melindungi penjenah ini, okey, kerana dia sokong kita. Penjenah ini tak boleh. Perasuah besar ini okey sebab dia dah boleh tolak ansur dengan kita. Dan perasuah besar yang ini tak boleh. Jadi saudara, ini kalau kita ambil pandangan yang sedemikian, risikonya akan besar. Tapi apa pilihan? Apakah kita mau jadi perkakas bagi sekelompok untuk merusakkan agenda reform ini atau tidak? Ini hal yang harus difikir dan saya rasa relevan dengan isu di Johor. Apa naratif stabil ini bawa oleh UMNO BN? Kamu perintah. Apakah sejak kamu perintah ini boleh kawal harga barang? Ayam, telur pun tak terkawal. Adakah sejak kamu perintah kamu boleh kawal rasuah tidak merebak? Apakah kamu perintah pelaburan bertambah, peluang pekerjaan bertambah, diperbaiki mutu pendidikan, mutu kesihatan? Tak ada. Apakah tidak ada pembangunan? Saya tidak pernah nafikan, memang ada pembangunan. Tetapi ketimbang kekuatan ekonomi yang ada, ini yang berlaku. Jadi isu kita dalam kempen
Saya nak tegaskan di sini, tidak boleh lari untuk bicarakan konsep-konsep yang abstrak. Ialah isu rakyat. Dia sebut stabil, memang kita mahu stabil dan bersatu. Stabil untuk bela rakyat dan bersatu untuk bela rakyat. Dan ada yang bertanya, logo harus jelas. Kita mahu bawa mesej yang jelas bahawa keadilan masih perlu balik kepada asas perjuangannya, kembali kepada landasannya untuk menuntut perubahan dalam sistem masyarakat kita. Memang sedikit sebanyak ada kebimbangan dan kekeliruan. Walaupun ada kejayaan-kejayaan sebab kita dalam Pakatan Harapan, ada persoalan-persoalan yang harus kita jawab dan tidak semuanya boleh kita jawab dengan meyakinkan. Dan dengan logo keadilan ini sedikit pun tidak jejaskan hubungan baik kita dengan DAP dan amanah rakan dalam Pakatan Harapan. Ini sebab disebut oleh pengarah tadi, memang ada perundingan awal pembahagian kursi, dan inilah kali pertama saya, dalam ingatan saya, Aizah mungkin lebih tahu sebelumnya, tetapi kalau saya dimaklumkan, belum pernah kita capai persetujuan di antara tiga parti dalam dulunya Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan seperti mana yang berlaku di negeri Johor. Jadi maknanya hubungan baik kita dengan DAP dan amanah mesti dipertahankan walaupun kita kekalkan logo kita. Dan oleh demikian kita bertanggungjawab membantu rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan untuk bersama mencatat kemenangan. Dan sekiranya muda ikut semangat manifesto yang sama dan selesaikan masalah perundingan seperti mana dilakukan sebelum ini, saya tidak ada masalah untuk bersama-sama pastikan calon-calon muda juga turut menang dalam pilihan raya ini. Jadi kita tunggu respon mereka dan saya percaya insya-Allah akan positif, kerana kita tanpa semangat begini kita mudah diperalatkan oleh orang lain. Setelah 2018, apa yang usaha yang paling kuat dilakukan oleh musuh politik kita? Ialah menghakiskan keyakinan, azmatul thiqah, ya, menghakis keyakinan kepada pimpinan Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan. Caranya apa? Propaganda yang sangat meluas, pecah belahkan kekuatan pembangkang. Dan kalau kita tak waspada, perkara ini mungkin memberi kesan yang parah. Tetapi kalau kita faham bahawa badan induk yang besar ini masih boleh dikawal, saya tidak percaya walaupun mereka boleh usahakan dengan pelbagai langkah, dulunya serpihan dari keadilan dan kini beberapa serpihan daripada bekas DAP, saya percaya insya-Allah rakyat Johor akan membuat keputusan yang bijak dan menyokong PH. Jadi kita harap kita dapat menunjukkan secara sungguh-sungguh kerana keyakinan kita pembangkang harus cukup kuat bersatu. Dan ini bukan juga baru, kita lakar begitu lama. 1998 sudah ada kesefahaman awal di antara 99 tiga parti itu, walaupun tidak dalam kerangka yang sama. 2004 diteruskan
Dan sebaik saya keluar dari penjara, saya ingat ada usaha-usaha yang sangat tekun, bukan saja oleh saya tapi ramai pimpinan lain yang yakin dengan keperluan menyatupadukan kekuatan pembangkang untuk mengalahkan rejim UMNO Barisan Nasional, dan kita usahakan. Dan saya hargai masa itu semangat rakan-rakan. Kalau lampas pada peringkat awal, memang Ustaz Fadil itu agak luar biasa kerana punya wawasan yang cukup jelas. Tetapi kita lihat dalam DAP masa itu, macam Kit Siang, Karpal, itu punyai sikap yang sangat pragmatik, asalkan kata mereka prinsip asas negara yang demokratik yang adil bagi semua itu dapat kita pertahankan. Dan kita dengan usaha pimpinan keadilan, maka kita meteraikan perjanjian masa itu, keadilan, DAP dan PAS, untuk memastikan peruntukan perlembagaan bahasa Melayu, agama Islam, hak keistimewaan Melayu Bumiputra, dan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu itu dimasukkan dalam perjanjian supaya kita tetap kekalkan peruntukan dalam perlembagaan dengan jaminan keadilan dan hak kepada semua kaum dan agama negara kita. Ini satu kemajuan luar biasa yang dicatat, jauh lebih sukar daripada apa yang kita hadapi sekarang. Dan alhamdulillah kita berjaya. Yesus saudara harus juga menyingkap sedikit pengalaman lalu untuk meyakinkan kita bahawa arus ini, prinsip dan landasan ini mesti dipertahankan. Jadi saya harap saudara dalam mengarungi pilihan raya ini kita ambil sikap yang positif. Ya. Jangan terlalu banyak angkubah dan andaian tanpa menyelami masalah dalaman. Kita harus tahu bahawa Parti Keadilan Rakyat ini harus bertempur di kota, di pinggir kota, di desa, dengan kelainan dan kecanggihan masing-masing. Tapi tidak pernah kita merasa lelah. Ada kawasan Melayu yang kuat Melayunya dan sukar ditembusi pada peringkat awalnya. Kuala Kedah kita catat kemenangan, Merbuk kita catat kemenangan, dan banyak kawasan-kawasan lain di Selangor, Pematang Pauh, yang kita mampu menembusi kawasan-kawasan tersebut. Belajar dari pengalaman mereka. Politik ini perlu juga humility, sikap tawaduk. Kalau kita datang dengan sedikit pengalaman di kota, kita anggap kita boleh selesaikan semua, tak boleh. Jadi saudara, baik pimpinan Melayu atau Cina atau India atau Kadazan atau Iban harus mengerti bahawa suasana dan fokus kita itu berbeza, yang memerlukan kecanggihan dan pengalaman yang berbeza. Tetapi tidak boleh terlalu banyak sikap negatifnya. Fauziah menyebut harapan dia 8. Saya nak ingatkan pengarah pilihan raya harus usahakan, bukan soal 8, kita bertanding 20, kita mesti kerja semaksimal untuk menangkan 20. Nah, cuma dia jelaskan kepada saya 8 itu perkiraan minggu lalu. Ya. Karena kita harus tahu. Kita tidak mengatakan mudah. Siapa yang jangka kita boleh menang kawasan-kawasan yang sukar pada masa itu? Tapi masih kita dapat tembusi. Saya kalau selalu saya ingat dan saya pernah ceritakan kisah ini.
ya, di selatan Kedah, Merbuk, Padang Serai, Kuala Badak Baru, Sungai Petani. Itu kawasan, kalau pilihan raya 95, saya selaku Timbalan Presiden UMNO bincang dengan Presiden UMNO, itu tak payah kita pergi kempen. Tahu tak makna dia? Tak perlu UMNO kempen, pimpinan UMNO turun ke gelanggang itu kempen, kerana kawasan itu terlalu kuat, mustahil ditebusi oleh pembangkang. Bila? 1995. Selang 10 tahun dengan kerja kuat, 10 tahun tidak, maknanya sejak 99, kerja kuat, gigih, rakan-rakan, kita sapu bersih 4 kawasan parlimen tersebut. Kerana sikapnya begitu. Letak calon dia tak fikir, Allah mengapalah letak kawasan jin tendang, macam mana nak menang, tak ada. Jadi oleh demikian kita harus melihat keupayaan, suasana juga tentu mempengaruhi, tetapi cara kita, pendekatan kita, usaha kita. Saya pergi satu tempat, ya, jentera dia, saya perhati kawasan itu campuran Melayu 58%, Cina 30%, India 10%. Jentera semua Melayu. Saya terus tegur, pergi lagi satu kawasan, di sebaliknya jenteranya 80% India. Kita terima persiapan awal itu, tetapi kita harus objektif untuk menerima bahawa parti ini adalah satu-satu parti di negara kita yang coraknya, ya, basis Melayu, majoriti Melayu, tapi coraknya pelbagai kaum dan pelbagai agama. Ini satu-satunya keadilan. Sebab itu saya katakan dari Kongres di Pulau Pinang, this is the party of the future. You want to save this country, you must support this party out of conviction. Nak jamin masa depan anak-anak, nak kata parti Melayu tulen, atau parti Cina, atau parti India, tak jalan. Dia mesti jadi parti yang mewakili aspirasi dan sentimen rakyat Malaysia keseluruhannya. Ada yang tak senang, ada yang anggap kita ini kompromis, itu lantak sikapnya. But kita harus terima kenyataan. This is the reality in this country. Apa kurang saya dibesarkan di kampung Melayu. Saya rasa kesal kerana bahasa Melayu tidak dimartabatkan. Pendidikan Melayu hari peringkat awal 70-an 80-an dipinggirkan. Anak-anak Melayu masuk aliran kebangsaan, kemudian tak tahu ke mana. Semua sistem pendidikan tinggi dalam bahasa Inggeris. Maka kita perjuang dan pertahankan. Kita tidak kompromis. Sebab sekarang kadang-kadang dalam naratif dengan anak muda, dia heran, mengapa nak support bahasa Melayu? Mengapa universiti aliran kebangsaan? Langsung terpadam, tak tahu bahawa sejarah ratusan ribu anak-anak dari aliran kebangsaan, majoriti Melayunya, atau Cina, atau India dan lain-lain, Iban Kadazan dari Sabah Sarawak, yang tidak ada masa depan kerana sistem pendidikan kita terbantut peringkat itu. Jadi kita pertahankan. Tapi kita juga terima kenyataan, untuk Malaysia ini maju, terangkat kedudukan dia, maka penguasaan lain-lain bahasa, terutama bahasa Inggeris, sangat penting. Dia tidak ada kekeliruan di sini, dan tidak payah apologetik. Ada orang kata, oh, sekarang ni nak jadi pemimpin keadilan, dia mesti nampak Malaysia. Tak boleh nampak dah. Bahasa tak boleh, dan budaya tak boleh, ekonomi desa tak boleh bicara. Ini masalah kita. Sebab itu kadang-kala sikap begini itu menyentuh sentimen dan perasaan masyarakat Melayu, seperti mana beberapa tindakan yang meremehkan kedudukan orang Cina atau lain-lain agama, yang menyebabkan orang Cina pun merasa sangsi.
Dan kita lah satu-satu parti, bayangkan, yang terpaksa jawab soal RUU 355 secara terang. Tak boleh lari, tak boleh pergi kepada orang Islam kita mau 355, pergi bukan Islam kita reject 355. Tak boleh. Kita kena mendepani masalah itu. Maka panggil peguam-peguam kita dalam barisan pimpinan bersama Makno Manuti, kena panggil Siva, William dan lain-lain peguam, bincang dan bahas bagaimana boleh kita beri penjelasan dan jawapan yang munasabah dan baik. Saudara, ini masalah dalam keadilan. Dan ini bagi saya bukan kelemahan, ini kekuatan dia kalau kita mampu hadapi. Jadi untuk menghadapi pilihan raya ini, tentu hal semua perkara-perkara ini tak payah kita bincang, melainkan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tetapi sekadar tunjuk kerangka kita dalam menentukan hala tuju. Ada yang tanya lagi tentang calon. Saya jawab seperti mana ini. Syed Ibrahim ada, pimpinan ada, cabang-cabang kemukakan, negeri beri pandangan, JPRP, JPRN, JPRP. Kemudian ada juga kelemahan, tak cukup calon wanita yang diketengahkan. Selesai calon wanita, ada kurang calon angkatan muda keadilan. Kita janji sekurang-kurangnya dalam 20 harus minima, paling minima 3 wanita dan 3 AMK. Maka terpaksa ada pertukaran sahan akhir. Kemudian ada semakan, kalau ada kes-kes lain yang mengganggu, ditukar sahan lain. Jadi itu berlaku dalam prosesnya. Dan saya percaya tidak semua boleh memuaskan hati, tetapi sementara boleh kita berikan teguran dan pandangan. Sekarang masanya ialah untuk turun ke lapangan dan bekerja sedaya upaya kita memenangkan calon-calon kita dalam pilihan raya ini. Jadi saya harap saudara-saudara, permulaan yang baik. Saya tak boleh nafikan, walaupun saudara, dulu Halim di Melaka, dia kenal dengan saya, dan Syed Ibrahim, memang saya tak bagi peluang. Kalau ada apa-apa saya sergah terus. Ini kerana kerja yang tidak mudah bagi saya dan tidak mudah bagi dia, tapi saya terpaksa lakukan. Saya pergi ke kawasan setengah, Gopala tahu Gulu Tiram. Saya tak mau bagi tahu dia. Dia kata calon, tak nak cakap pasal calon, buat kerja dulu. Dia pun saya nampak sedih, hampir-hampir nak pengsan dah situ masa tu. Terus dia kata, sampai hati. Tok Seri saya sokong daripada 99, mati-matian kerja. Bolehkah jawab macam tu? Tapi akhirnya Gopala dapat juga, kan? Jadi pimpinan tu dia bukan pergi merengek di luar. Saya ke depan 2-3. Saudara tahu, saya tegur. Program-program kan dibuat cincai-cincai. Orang tengok, dia ada bagi gambaran, persepsi itu penting. Jadi saya harap yang jadi calon pengarah pilihan raya mesti semak jentera. Jangan bergantung kepada jentera luar. Jentera luar itu membantu, backup. Dan sebab itu saya rasa baiknya di Johor ini, kerana kita dah pergi, saya sendiri dah pergi 78 lebih kawasan DUN yang bertanding, lebih dari itu, ya. Dan lihat sendiri tanpa kehadiran wakil-wakil parti dari luar. Suruh Fuziah buat audit setiap DUN. Kemudian Negeri Sembilan buat audit bebas dan bagi maklumat cara bebas dan sampai kepada saya untuk menyemak sama ada audit awal itu betul atau tidak. Itu cara telitinya kita buat, dan itu yang harus dilakukan, ialah bekerja di lapangan, ya. Jadi kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan
ada kejayaan. Ingat ya, saya rumuskan, isu ini isu rakyat. Sudah lama lah politik ini jadi simpang siur, percaturan golongan elit. Semua nak jadi hero, semua nak jadi berkuasa, semua nak jadi menteri, semua nak jadi Perdana Menteri, ya. Tetapi bila tanya, apa yang kamu nak buat untuk rakyat? Dan setelah jadi Perdana Menteri, apa yang kamu lakukan untuk membela nasib rakyat? Itu kecil ketimbang dengan apa yang mereka perolehi untuk diri mereka, anak mereka, menantu mereka dan isteri mereka. Ya. Sebab itu kita mesti ingat, adun yang menang, ya, insya-Allah mesti ingat dia pegang satu amanah. Dan sekiranya sudah lakukan yang sebaiknya, kerja kita dalam pilihan raya berikutnya jauh lebih mudah. Jadi teruskan kerja. Ini sudah sampai, jangan tunggu 26. 26 itu kerja SPR. Kerja kita sudah bermula dan mesti turun ke lapangan sebaik mungkin. Dan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu